sini Zat. Sebab-sebab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tahiyatan mubarakatan tahiyatan wa salama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wa salam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita keizinan untuk berada di dalam masjid rumah Allah Subhanahu wa ta'ala di antara maghrib dengan isyak. Marilah sama-sama kita mengambil makna daripada pengajian ilmu ini dengan berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, niat iktikaf, nawaitul iktikaf fi hadzal masjid muddata iqamati fiha lillahi taala, dan kemudian kita berniat menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lim wal mudzakarata wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal dzalika ahla ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'man kulli makhif. Yassir alaina kulli asir fataysirul asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayan iftasir. Hajatuna kathir, hajatuna kathir, hajatuna kathir, wa anta alimun biha wa khabir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah malam ni kita akan sambung pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannif, telah berkata pengarang kitab Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad Qutbul Ghaus Al-Ibad wal-Bilad fi kitabihi, pada kitabnya yang berjudul Petunjuk Tarekat ke Jalan Akhirat. Penterjemahnya Allah yarham Sayyid Ahmad Habib Ahmad Sumaid wa nafa'ana bi ulumihima wa bi ulumikum fi darin amin radhiyallahu ankum. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat daripada tinta dakwat beliau dan para penulis, para penterjemah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita telah sampai pada bab perihal keyakinan, muka surat 11 muka surat 11. Dia buka muka surat 11. Naam. Sebab-sebab meneguhkan keyakinan. Bagaimana sebab-sebab untuk mendatangkan keyakinan? Keyakinan itu akan menjadi kukuh dan bagus dengan beberapa sebab. Pertama, ini adalah pokok yang patut dipegang dengan kuat, iaitu hendaklah sang hamba itu memberikan hatinya dan telinganya untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan dari hal kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaannya, kemahaagungannya, kemahaciptaannya terhadap semua makhluk. Di tangannya sajalah segala urusan pemerintahan, kesultanan dan kemahakuasaan. Kemudian meyakini pula tentang kebenaran para rasul sebagai utusan Allah. Kesempurnaan sifatnya
dan apa yang diberikan dukungan dengan segala macam mukjizat, dan apa yang bakal ditimpakan ke atas semua orang yang mengingkarinya dari berbagai-bagai seksa dan pembalasan. Kemudian dari hal apa yang warid tentang hari akhirat mengenai memperoleh pahala oleh orang yang baik-baik dan mendapat siksa oleh orang-orang yang jahat. Dan semua ini sudah memadai untuk memantapkan keyakinan itu sesuai dengan firman Allah SWT yang berikut. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitab yutla alaihim. Suratul Ankabut ayat 51. Apakah tiada mencukupi bagi mereka bahawasanya kami, yakni Allah SWT, menurunkan ke atasmu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah kitab, yakni Al-Quran, yang dapat dibacakan kepada mereka. Baik, pertama sekali kita lihat sahibul kitab, pengarang kitab, mengajak kita supaya kita memahami bagaimana cara untuk mendatangkan keyakinan. Naam, macam kita hendak mengambil wuduk. Kan saya pernah sebut tentang bila kita nak mengambil wuduk dalam hukum fiqh, apabila mendapatkan air, mendapatkan air itu wajib untuk mengambil wuduk, kerana dia adalah syarat taharah. Syarat bersuci itu perlu mendapatkan air. Jadi air yang perlu kita dapat tadi, bagaimana kedudukan dia? Ada 4 bahagian. Ada 4 kedudukan. Yang pertama sekali disebut sebagai yakin. Al-yakin. Al-yakin la yuzal bisyak. Dalam perkataan kaedah usul fiqh, al-yakin la yuzal bisyak. Yakin itu tidak dihilangkan dengan keraguan. Maknanya kalau dah yakin, keraguan tidak ada. Al-yakin. Kemudian kedudukan yang kedua namanya zon. Zon, sangka. Yakin pasti, zon sangka. Yang ketiga disebut sebagai asyak. Asyak, ragu-ragu. Asyak 50%. Yang tadi 75%. Yang pertama tadi 100%. 100%. Yang keempat dipanggil al-waham. Al-waham di bawah lagi daripada syak, iaitu 25%, 25%. Maka kalau kita nak cari air dalam satu tempat yang kita pasti air itu keberangkaliannya 25%, masa nak semayang, jadi perlu tak kita cari ataupun tidak? Andai kata air yang kita waham itu ataupun kita sangka 25% tu, jaraknya adalah jarak al-ghaus. Al-ghaus, dia ada haddul qurub, haddul bu'un, haddul ghaus, haddul qurub, haddul bu'un. Lepas tu di dalam kiraan jarak pula, dia ada haddul ghaus. Haddul ghaus iaitu ghaus ni maknanya jerit. Maknanya dipanggil jarak jeritan. Berapa jerit kita? Keadaan yang mungkin walaupun air itu 25%, tapi air yang 25% tu ada tu dalam keadaan ghaus. Ghaus ni maknanya jerit tu. Wajib cari air juga. Tak boleh terus tayamum. Itu dia panggil haddul ghaus. Ini sebenarnya bab ni ada dalam hukum fiqh, dalam kitab fiqh. Cuma belajar tak belajar je. Tu kadang-kadang saya tengok hari ni orang Melayu, bangsa saya ni, kadang-kadang ilmu mereka ni sudah hilang. Bukan hilang apa? Sebab orang mengaji sungguh-sungguh tu dah kurang. Orang mengaji, kalau budak sekolah, kalau datang kena paksa,
pergi sekolah. Pukul 5 pagi pun maknya dah kejut dah. Sebab nak jadi anaknya pandai. Tapi yang mengaji dekat surau masjid, belum tentu semangat dia. Jadi waktu kita tengok hari ni, kadang-kadang benda-benda yang padahal dah lama dah topik tu, topik solat duduk, solat duduk atas kerusi, ini semua benda-benda yang sudah lalui sepatutnya. Kemudian kita lihat hari ni kadang-kadang topik yang ada disebut dalam kitab pun orang tak tahu. Macam tayamum ni, hadul ghaus, kalau jaraknya 25%, maknanya ada tak ada, tapi dia punya jarak dia hadul ghaus, maknanya wajib cari air, tak boleh terus tayamum. Hadul ghaus. Hadul qurub pun sama juga, tapi hadul qurub kalau sekiranya dia syak, hadul qurub apa jauh? Hadul qurub, tak silap saya 300, bukan? Dia punya had tu. Hadul ghaus, hadul qurub, hadul bu'ud. Hadul bu'ud ni lebih kurang 10 meter. 10 kilometer. Itu hadul bu'ud. Hadul qurub rasanya lebih kurang jarak dalam 10 kilometer, 1 kilometer. Banyak. Jadi kalau hadul qurub ni makna dekat lagi, dia masih dekat lagi. Itu kalau 50% pun wajib kena ambil, wajib kena cari air. Tapi kalau hadul mu'ud, walaupun 50% dah tak perlu dah. Jadi itu maknanya kalau kita nak datang keyakinan, kalau dalam ilmu wuduk juga perlu ada ilmu. Yakin ni datang dengan ilmu. Tahu tak kalau kita, contohnya bila kita semayang was-was, ni rakaat kedua ke rakaat ketiga, macam mana cara dia? Cara dia pertama, kita kena ikut apa yang kita rasa yang terakhir. Adakah kita rasa 3 ataupun 4? Kalau kita kata 3, maknanya masih selamat. Tapi kalau contohnya kita kata 4 ke 3, langsung kita was-was, terus ambil yang rendah, ambil yang ketiga rakaat. Maksudnya kita tambah 1 rakaat, tapi kena sujud sahwi. Keyakinan itu akan menjadi kukuh dan bagus dengan beberapa sebab. Sebab pertama, perlu pegang dengan kuat, iaitu mana yang dia perlu pegang. Pertama sekali dengan ilmu. Tidak boleh tidak, mesti dengan ilmu. Ilmu ni datang macam mana? Dengan belajar. Mana boleh datang tiba-tiba je. Orang dapat ilmu tiba-tiba je. Hatta ilmu laduni, yang dikatakan ilmu laduni itu pun kena belajar dulu. Lepas tu Nabi SAW bersabda apa? Tentang ilmu laduni, Nabi kata, man amila bima alima warasallahul ilma bima lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia dah belajar, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mewariskan kepadanya ilmu yang dia tidak belajar. Tapi sebelum tu belajar dulu. Mana boleh tiba-tiba datang tak ada tak belajar terus dapat ilmu, tu salah tu. Maknanya belajar, lepas tu amal, lepas tu dapat ilmu yang tak pernah belajar. Jadi bagaimana datangnya ilmu itu? Ilmu itu mesti berdatang daripada sandaran yang kukuh, iaitu daripada Al-Quran dan hadis, yang menunjukkan hal kemuliaan Allah Ta'ala, kesempurnaan dan kemahagungannya. Maknanya takkan boleh dapat ilmu kalau tidak boleh atau tidak mendapat daripada asalnya. Asalnya daripada Al-Quran dan hadis. Tak ada ilmu tiba-tiba datang, tak ada daripada mana? Datang daripada dengar-dengar ataupun daripada mimpi. Tak boleh. Mesti ilmu tu datang daripada Al-Quran hadis dulu. Sebab tu orang belajar, di dalam belajar tu dia mesti lihat
Apa dia? Sebab tu kitab-kitab karangan ataupun nukilan Habib Abdullah Haddad mesti ada Al-Quran, ada hadis. Itu paling selamat. Tuan-tuan kalau nak belajar, tuan-tuan puan kalau nak belajar kitab, kalau boleh dalam kitab tu ada Al-Quran, ada hadis. Sebab tu orang nak berceramah pun, kalau dia ceramah tak ada Al-Quran, tak ada hadis, ada kepincangan dalam penyampaiannya. Khususnya para penceramah, dia mesti datang bawa Al-Quran, bawa hadis, dan kemudian diuraikan mengikut syarah para alim ulama. Baik. Jadi sebab tu kita mesti melihat Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis ni adalah rujukan yang selamat. Lepas tu orang yang ada kitab, dia kena ada pensel, ada pen untuk dicatat tepi dia, maknanya dobit dia. Apa yang mungkin dalam syarah tu, dalam kitab tu tak tertulis, maka kita tulis. Itu cara orang menuntut ilmu. Dia ada catatan, tulis di tepi ataupun dekat apa-apa poin yang boleh dia. Alah, dulu kita belajar dekat apa nak periksa, ingat lagi apa nama tu, pen yang warna-warna tu. Kita kalau belajar dulu kat pen warna tu, siap baris, warna hijau ada, warna kuning ada, warna pink ada. Ini belajar agama langsung tak ada apa-apa baris. Tak ada apa baris, tak ada apa tulis poin. Poin ini penting ni, apa dia? Sebab tu kita tengok agama kita pun dah kurang pada pandangan manusia sendiri. Kerana apa? Kerana dia tak nampak tingginya ilmu tu. Kalau belajar betul-betul, kalau ibu-ibu, tuan-tuan perempuan nak belajar, nak tengok suasana. Orang tua mengaji, orang muda pun sekarang dah ramai datang. Pergi dekat perkampungan Yayasan Al-Jendrami, pergi sana tengok. Cuba-cubalah ambil masa Isnin malam, Rabu malam, Sabtu malam. Entah ada orang yang datang hari tu, masa hari menyambut merdeka. Ulama punya cara menyambut merdeka, dia sebut tentang peristiwa sejarah orang Melayu dulu. Ini hanya pembarisan je, hanya pembarisan bawa spanduk je. Ini pun budak-budak remaja bukan tahu. Kata Pak Syekh, guru saya, Tuan Guru Syekh Muhammad Rafi kata, kita sebut merdeka ni baru kita rasa bahawasanya dulu ada tumpah darah, dulu ada pengorbanan, dulu ada ada mengalir air mata, ada tumpah darah. Tu merdeka. Bukan hari ni tengok merdeka, semua orang pergi pukul 8 pagi dekat dataran tengok kapal helikopter tengah bawa bendera, tengah ada keluar asap hijau ke merah ke biru ke. Bukan faham. Kalau anak-anak nak tahu, cuba cari sejarah-sejarah. Datuk Dul Said, itu penghulu Naning. Tengok Datuk Bahaman, Tok Kupaloh. Ini semua pejuang-pejuang sebelum merdeka. Yang anak-anak ni semua tu, saya pun apa, kita bukan tahu 1957 tu bukan tarikh tu, sebelum 1957 tu apa yang berlaku pada tanah Melayu ni. Allahu Akbar. Saya baru kongsi, andai katalah berlaku apa yang berlaku pada sebelumnya, sebelum merdeka tu, adakah kita mampu mempertahankan? Adakah kita mampu untuk mengorbankan jiwa, raga, waktu, masa untuk selamatkan tanah air ni, selamatkan agama ni? Allahu Akbar. Baik. Jadi sebab tu segala-gala yang ada di dunia ini semuanya milik Allah SWT. Bila kita tahu, maka kita akan rujuk yang asal, iaitu Allah Subhanahu Taala melalui para kekasihnya. Awalam yakfim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Apakah tiada mencukupi bagi mereka bahawasanya kami Allah SWT menurunkan ke atasmu Muhammad sebuah kitab Al-Quran yang dapat dibacakan kepada mereka. Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang memberi faham kepada manusia akan kehidupan. Tapi hari ini Rasulullah dah wafat, mana nak tahu kehidupan ni? Maka Allah turunkan para pewarisnya. Al-ulama'u warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman,
walakinnahum warathul ilma faman akhadha faqad akhadha bihazzin wafir faman akhadha bihi faqad akhadha bihazzin wafir atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya para alim ulama itu pewaris Nabi. Para Nabi tidak mewariskan harta wang emas ataupun perak, tetapi mereka meninggalkan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka sesungguhnya dia telah mengambil barang yang besar, bahagian yang besar daripada kehidupan tersebut. Sebab tu nak tak nak kita perlu belajar, nak tak nak kita perlu mengaji. Kitab seperti ini, kitab yang mengajar kepada kita tentang ilmu ihsan. Ilmu agama ni ada 3 ilmu yang paling besar, iaitu pertama ilmu tauhid, kemudian ilmu fiqh. Ilmu tauhid membersihkan iktikad, membersihkan pemahaman, mendatangkan keyakinan tidak ada yang lebih berkuasa melainkan Allah Subhanahu taala. Tidak ada yang lebih besar melainkan Allah Subhanahu taala. Dunia hari ini semuanya pinjaman daripada Allah Subhanahu taala. Akhir kembali semua akan kembali kepadanya. Tidak ada siapa pun, walaupun kerajaan besar mana pun, walaupun pemimpin besar mana pun, walaupun kekuatan apa sekalipun, tetap akan kembali kepada Allah SWT. Namun Allah telah mengutuskan utusannya, yaitu para rasul. Para rasul sudah wafat, dah tiada dah rasul. Maka yang tinggal ada 2, yaitu ilmu dan ulama. Ilmu takkan bergerak, takkan sampai kepada kita melainkan ada para alim ulama. Para alim ulama mendidik kita, mengajar kita, membimbing kita, mentarbiah kita, supaya kita mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk. Naam. Kedua, hendaklah dia melihat dengan pandangan penuh insaf tentang kerajaan langit dan bumi, dan apa yang telah disebarkan pada keduanya dari bermacam-macam keajaiban ciptaannya dan keindahan perbuatannya, dan untuk menguatkan keyakinan itu apa yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu taala. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami, yakni Allah, akan memperlihatkan kepada mereka bukti-bukti kami pada si antiro rantau dan pada diri mereka sendiri. Ingat tak dulu saya pernah sentuh ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ingat lagi tak tu? Apa dia ilmu yakin? Ilmu yakin adalah ilmu yang datang daripada teori yang benar. Seperti berita. Ada berita, hari ini banyak berita. Adakah berita itu benar mengikut ketepatan pada hak berita tersebut? Itu dipanggil khabarul waqi'. Dengan khabar bi ghairi waqi'. Ni tak ada dalam kitab. Siapa nak catat? Khabar waqi' dengan khabar bi ghairi waqi'. Khabar waqi' adalah berita. Berita ini semua sampai. Apa yang dicakap semua berita. Yang dikongsi dalam handphone semua berita. Tapi adakah berita itu benar mengikut cerita sebenar? Itu namanya khabarul waqi'. Khabarul waqi' iaitu suatu berita yang sampai tepat pada ilmunya. Itu nama dia khabar waqi'. Contoh, ada orang cakap nanti dalam 2-3 hari lagi akan datang satu satu kumpulan, yang mana kumpulan itu besar, kumpulannya besar, kumpulannya ramai, tapi tak jelas kumpulan apa. Orang semua ingat, oh ini mungkin kumpulan kumpulan hiburan ataupun kumpulan pasukan sukan. Tak jelas. Maka dia perlu jelas apa kumpulan yang datang. Contoh ni kata, oh kumpulan tu bukan makhluk, bukan manusia, tapi adalah haiwan. Apa dia haiwan? Badannya besar. Itu pun tak jelas juga. Badannya besar, kulitnya bergerutu. Contoh, apa tu binatang apa ni? Tapi nak jelaskan lagi, dia ada belalai. Agaknya apa tu? Kakinya 4. Kan tadi besar.
banyak. Rupanya gajah. Gajah. Jadi maknanya itu khabar waqi'. Itu khabar betul. Kalau khabar bighair waqi', contoh apa? Contoh bila dia cerita tadi, ceritanya nampak hebat. Rupa-rupanya ceritanya adalah penipuan saja. Kan? Macam kita ingat cerita orang Melayu dulu. Apa ni? Cerita mengenai Allahumma selamat. Contoh, kita kalau kita sebut hari ini Sajen Hasan. Sajen Hasan. Kita pun tahu semua Sajen Hasan. Ramai orang tahu Sajen Hasan. Okey, Sajen Hasan lawan dengan siapa? Lawan Jepun. Tapi cuba tengok berita sebenar. Sajen Hasan ni lawan siapa? Sajen Hasan lawan komunis. Bukan lawan Jepun, bukan tentera Jepun. Jadi kat situ khabar nampak waqi'. Nampak waqi', maknanya dah berlaku pada kita. Contohnya kita tengok cerita. Oh, ni cerita P.Ramlee, Allahyarham P.Ramlee lawan dengan Jepun, tentera Jepun. Kan masa tu ada siapa nama? Omar Roji. Omar Roji. Saya baca dia punya apa kata hari ni diorang ada keluarkan balik cerita P.Ramlee reality. Maksudnya filem tu macam mana dijalankan. Rupa-rupanya Omar Roji tu dia pernah kerja. Bukanlah, maksudnya dia bukan kerja tu, dia kerja dalam keadaan dia ditawan dalam perang tu, sama dengan Buang. Siapa Buang tu? Saleh Kamil. Saleh Kamil pernah ditangkap. Jadi dia tahu macam mana rasa sakitnya bila dia tangkap. Tapi rupa-rupanya bukannya Sajen Hasan tu cerita lawan dengan Jepun, lawan dengan tentera komunis. Tapi cerita Sajen Hasan tu diubah. Lepas tu saya tengok pula, rupa-rupanya Sajen Hasan ni mula-mula pengarah filmnya bukannya orang Melayu, tapi orang daripada luar Filipin. Tapi lepas tu tengah jalan dia tinggalkan. Dia tinggalkan cerita tu. Akhirnya tinggallah Allahyarham Tun Sri P.Ramlee. Allahyarham Tun Sri P.Ramlee lah selesaikan cerita tu. Bajet cerita tu lebih kurang 700,000 ringgit pada zaman tu. 700,000. Saya tengok. Tapi yang kita tahu semua Sajen Hasan lawan dengan tentera Jepun. Tapi bila Tuan Guru Syekh Muhammad Hafiz kata, tak, dia lawan dengan komunis. Oh, lawan komunis. Tapi kita tahu, maknanya khabar bighair waqi'. Nampak kita dah tahu, tapi rupanya tak betul. Itu khabar bighair waqi'. Kata ulama, tidak ada khabar yang paling tepat melainkan dua saja, Al-Quran dengan hadis. Itu je. Tak ada khabar yang lain. Sebab tu bila sebut tentang ilmu tadi, ilmu yakin. Okey, contohnya cerita tentang durian. Durian macam mana? Belajar teori. Macam mana kamu nak sifatkan durian? Di luarnya hijau, ada duri-duri. Di dalamnya kuning. Baik. Cuba tengok buah. Kalau kita cakap dengan orang yang tak tahu durian, agaknya dia pandang apa? Dia boleh pandang apa? Dia boleh pandang cempedak. Dia boleh pandang nangka. Dia boleh pandang apa lagi? Yang berduri. Dia boleh pandang nanas. Hijau juga dalam kuning. Nampak? Maknanya itu dipanggil ilmu teori. Ilmu teori. Baik. Ainul yakin. Ainul yakin macam mana? Ainul yakin, buah yang disebutkan tadi tu berdepan kat kita. Namanya durian. Baru nampak duri dia. Bila dipotong keluar kuning dia. Keluar apa? Keluar dia punya pangsa tadi tu. Nampak kuning. Oh, macam ni. Ini namanya durian. Tapi itu baru ainul yakin. Belum hakul yakin. Hakul yakin macam mana? Ambil lah dia. Pegang lah dia. Masa pegang dia baru tu. Oh, ini dia. Tapi belum lagi. Orang kata durian ni sedap ni. Macam mana nak tahu sedap? Adakah pegang je cukup? Tak, ambil. Oh,
tengah lalu sini tadi banyak juga durian. Mana tahu ada orang nak beli durian. Sponsor durian malam ni. Kita makan durian. Tapi nak ceritakan macam itulah dia. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Sebab tu kita tak boleh cerita perjuangan. Siapa nak cerita perjuangan? Siapa nak cerita perjuangan Tok Kupalo? Siapa nak cerita perjuangan Mat Kilau, Allahyarham Mat Kilau? Siapa nak cerita perjuangan Hang Tuah? Siapa berani? Mana berani? Tak boleh. Sebab kita bukan ada zaman tu. Jadi makna kita hari ni hanya gambar saja. Begitulah juga dengan apa yang dimaksudkan dengan yakin. Takkan dapat, melainkan bila kita rasa benda tu, bila dah berlaku depan mata, bila dah merasai. Katanya hari ni filem Malbat, filem Malbat telah mencecah juga tu. Filem Malbat. Rupanya semalam saya duduk dengan siapa tu, dia kata, Ustaz, sebenarnya dulu orang Amerika ada buat filem ni, tapi filem ni dia lah menang. Senang je. Orang Amerika ni kalau dia buat filem mesti dia menang juga. Dia lawan Vietnam ke, dia menang juga padahal dia kalah. Kan? Jadi filem Malbat tu katanya filem orang Melayu kita buat, orang Malaysia kita buat. Filem tu filem yang sama. Siap interview temu ramah sebelum nak buat filem tu. Jadi bukan saya nak lobby pergi tengok, tapi nak ceritakan macam mana diorang nak rasai filem yang bukan zaman dia pun. Itu kena dengar interview orang yang berlakon tu. Orang berlakon tu pun bukannya rasa betul-betul, tapi nak hidupkan watak. Ayah anda bonda, tuan-tuan perempuan nak tengok filem dekat Turki sekarang, nama dia Osman. Dirilis Ertuğrul dengan Kurulus Osman. Itu filem dia nak buat watak zaman Turki Uthmaniyah dulu, zaman sebelum dapatnya kerajaan Turki Uthman. Itu pun sama juga. Kalau kita tengok watak dia, kalau tengok filem tu memanglah kita ingat Allah. Tapi kalau tengok realiti pelakon dia, Masya Allah, na'udzubillah, astagfirullah. Tapi kalau tengok filem tu, ada dalam ni mesti ada yang tengok. Cuba tengok filem tu. Tengok filem tu, tak, insya-Allah tak ada benda-benda yang tak elok, tak keluar. Tapi jangan tengok realiti dia. Realiti dia memang terjojol lah mata. Tiap bulan yang pakai kopiah pun tercabut kopiah. Pelakon Turki, ya salam. Pelakon Turki jangan. Pelakon Lubnan jangan. Pelakon Arab, jangan. Itu kalah pelakon Melayu lagi. Dia punya pakaian seksi-meksi. Walaupun dalam filem kata, ya hak, insya-Allah, masya-Allah, iwallah. Tapi kalau tengok realiti dia, na'udzubillah, astagfirullah. Tapi tengok, saya cakap dengan orang yang tengok, saya kata, apa rasa bila tengok? Dia kata, kita nampak gah Islam tu. Saya tak tahu agaknya aura filem tu, bukan orang lakon tu. Aura filem tu, dia nak hidupkan watak orang Islam yang berjaya kan. Lain lah, macam kita tengok filem Hang Tuah lah. Filem Hang Tuah, bukan Hang Tuah yang baru-baru, Hang Tuah lama. Katanya sekarang ni dia nak buat filem Hang Tuah yang ikut ikut sejarah dulu punya. Tengah dalam dalam operasi. Hang Tuah nak buat, Datuk Bahaman nak buat. Semua dia nak keluarkan. Tengok, tunggulah. Tunggu dan lihat. Baik. Ketiga, hendaklah dia mengamalkan sesuai dengan apa yang sudah dipercayainya, baik zahir maupun batin. Lalu dia berterusan berbuat seperti itu dengan sepenuh daya dan upaya yang boleh. Dan sebagai buktinya, cuba lihat firman Allah SWT yang berikut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan mereka yang berjihad pada jalan kami, akan kami tunjuki mereka ke jalan kami itu. Nak dapat saya ada dengar satu kata-kata lah, kata orang dulu. Dia kata, macam mana nak tahu orang dulu tu ikhlas tak ikhlas, ataupun macam mana nak lihat gambaran ikhlas. Dia kata, cuba lihat pokok durian.
Pokok durian yang kita makan hari ni, kebun-kebun kita apa, kalau kita makan, kita ingat tak orang yang tanam? Entah tahu orang yang tanam tu tak dapat pun makan. Dia dah pergi dulu. Itulah gambaran orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas ni dia tak fikir apa yang dia dapat, tapi dia fikir apa orang lain dapat. Itu gambaran orang ikhlas. Sebab tu orang yang ikhlas adalah orang yang berusaha untuk mendapatkan kemanisan daripada hasilnya. Wallahu ta'ala alam. Nak azan ke? Oh. Marhaban bil qail alam marhaban bi salati Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu anna Rasulullah. Asyhadu anna Rasulullah. Ya Rasulullah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taslima. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qaimah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wa syaraf wa darajatal aliyah rafi'ah wa ba'sul maqam al-mahmudan alladhi wa'atah innaka la tukhliful mi'ad. Saya minta izin, saya akan solat di satu tempat. Kami solat nanti jam 9.30. Di tempat tersebut ada pengajian. Jadi sebagaimana yang kita belajar tadi, jadi kena ingatlah di dalam sebab-sebab meneguhkan keyakinan, pertama ilmu kemudian beramal. Tapi bagaimana datangkan ilmu? Ilmu itu perlulah dengan benar. Kalau ilmu tak benar, takkan jadi. Dan kemudian bagaimana ilmu itu hendak dimasukkan dalam hati, perlu dengan ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Sebab itu nanti insya-Allah pada bulan depan
kita akan masuk pada bab buah keyakinan. InsyaAllah, wallahu ta'ala alam, kita akan bertemu lagi pada pengajian yang akan datang. Saya minta izin pihak masjid untuk membuka tabung mahat tahfiz saya yang terletak di Taman Keramat Ulu Kelang sana. Kalau siapa-siapa yang nak derma, bolehlah derma. Saya minta ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan. Saya nak beransur keluar, minta diri dulu. Hadza wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.